Waalaikumsalam. Tok. Ya. Ni tak ada betul topeng ni Tok. Ni betul-betul ni. Ini baru gentle. Tok, saya nak minta satu soalan saja kepada Tok. Okey. Nak mohon pandangan Datuk. Boleh tak Datuk kumpulkan semua influencer yang fisabilillah daripada UMNO ni untuk memberi satu garis panduan dan juga menghargai mereka yang telah berjuang selama ni lah. Mereka ni bukan peminta dana ataupun pemakan dedak. Mereka ni hanya berjuang atas platform persendirian, kebanyakannya kita lihat dalam TikTok ni, dalam media sosial. Untuk dia untuk makluman siapa nama? Apa Apa Atai. 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 Ya. Nama apa? Nama Atai. Ya. Atai, okey, Atai. Untuk makluman Atai, kita pernah buat sekali majlis silaturahim. Kita panggil semua cyber trooper ni, kita buat majlis makan-makan lah. Kita dah buat sekali 10/5. Kemudian 30 hari bulan tu hari, kita buat kursus 1 hari. Ini orang yang kita nak rekrut. Orang yang kita nak rekrut. So kita train dia orang apa yang dia orang patut buat dari segi virality, narrative apa semua sekali kita dah buat benda tu. Okey. Ada juga Laskar Cyber Laskar Cyber yang membantu kita masa pilihan raya yang ke-15 6 bulan sudah. Baru ni saya bawa dia orang pergi ke apa ni Hatnyai. Kita ada rombongan lah. Maknanya dari masa ke semasa tu kita ada lah. Kita ada kaedah-kaedah kita macam mana kita appreciate kawan-kawan ni. Tapi yalah, kita belum ada sebarang bantuan kewangan daripada mana-mana pihak. Kita sedang berusaha ke arah itu. Kita pun kalau boleh biarlah kawan-kawan kita ni duit top up dia orang kan. Kita tahu kawan-kawan ni semua fisabilillah, tapi kalau dulu kita bukan dalam kerajaan, kita boleh cakap kita nak semuanya fisabilillah, betul tak? Tapi bila kita dah ada dalam kerajaan, kawan-kawan kita pun banyak dah menteri, kawan-kawan kita ada yang timbalan menteri, betul tak? Takkan kita nak suruh kawan-kawan yang dulu pakai duit poket dia, duit top up apa semua, takkan sekarang duit top up pun kita tak boleh bagi, betul tak? Sekarang ni kita sedang berusaha ke arah itu, Atai. InsyaAllah sikit lagi. Saya rasa dalam bulan ni insyaAllah. Cuma ramai lagi tu yang bergerak dengan jiwa, dengan semangat, ramai tu sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak. Tolong beri perhatian tu. Ya. Cuma siapa yang dah menyertai kursus apa semua, nama dia tu ada dalam radar kita. Siapa yang belum tu, yang itu kita kena kenal pastilah siapa dia. Bolehlah berhubung dengan saya, siapa yang ada kemampuan untuk menghasilkan video-video pendek contohnya. Siapa yang ada kemampuan nak buat filem pendek, ataupun parodi. Contohnya dia buat filem parodi bagaimana wakil rakyat Perikatan Nasional lari daripada parlimen bila nak dibahaskan laporan ketua audit negara. Contohnya, kalau ada bahan-bahan yang macam ni, kita dah tahu, kita dapat congkil bakat kawan-kawan kita ni, apa yang dia orang pandai buat, jadi lebih mudah. Mungkin kita boleh kata orang tu dia hasilkan satu video pendek, kita boleh buat dalam bentuk bayaran ataupun media buy dan sebagainya. Okey? Baik. Terima kasih. Okey, sama. Ridwan Satrial. Ya, Datuk. Ya. Dengar Dengar. Hello. Okey. Ya, Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okey, saya tengok sekarang macam kerajaan perpaduan sekarang ni. Saya tengok macam penerimaan
orang-orang UMNO terhadap Anwar Ibrahim ni nampak macam okey lah, macam dah kenal lama. Contohnya macam Datuk Zaid, Dr. Zamri, nampak macam ada chemistry tu. Macam boleh terima lah. Tapi saya tengok golongan-golongan bekas UMNO, contohnya Tan Sri Anwar Musa dan juga ahli UMNO yang digantung Datuk Seri Syamuddin ni, saya tengok diorang berdua ni memang nampak macam tak suka langsung dengan Anwar Ibrahim ni. Dia bukan setakat tak suka DAP je. Yang DAP tu mungkin kita faham, tapi tak suka Anwar Ibrahim ni memang terang-terang sangat lah. Setiap kali diorang bercakap pun memang diorang tak suka Anwar Ibrahim ni. So Datuk mungkin sebagai orang lama, mungkin Datuk boleh ceritalah kenapa dua orang ni memang tak suka sangat dengan Anwar Ibrahim ni. Siapa? Sebab kalau macam Anwar Musa ni, Anwar Musa dengan Syamuddin Tun Hussein Syamuddin ke Anwar Musa ke, memang diorang terang-terang lah tak boleh terima. Mungkin Datuk orang lama boleh cerita kenapa diorang tak suka. Saya yang saya tahu kan, Anwar Musa ni, kalau dia Datuk Seri Anwar lantik dia jadi menteri, confirm dia suka. Kalau Datuk Seri Anwar lantik dia jadi menteri, confirm dia suka. Dan dia akan taat setia, dan dia akan pertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni Anwar Musa. Bila dia tak dapat jadi menteri, digugurkan pula, tak dapat jadi ahli parlimen, dan dia pun tahu bahawa Datuk Seri Zahid hari ini bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau misalnya dia tak berjaya turunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, maka dia takkan merasa dapat jadi menteri balik. Jadi sudah pastilah dia takkan menyokong Datuk Seri Anwar. Itu je. Sebab kepentingan peribadi dia tu. Apa yang dia idamkan tu tak boleh dapat. Hishamuddin ni daripada dulu lagi, Datuk Seri Anwar dengan dia ni memang tak okey. Contohnya masa dia bertanding naik Ketua Pemuda UMNO Malaysia dulu. Saya masih ingat lagi. Gandingan ketika itu Datuk Seri Zahid berganding dengan Datuk Seri Fattah Iskandar. Fattah Iskandar lawan dengan Hishamuddin Tun Hussein. Jadi Fattah dengan team up dengan Datuk Zahid, Fattah kalah, Datuk Zahid menang. Itu sebab bila Datuk Tun Dr. Mahathir ketika itu nak mengenakan Datuk Seri Anwar dengan menggunakan isu liwat dia, pada ketika itu Datuk Zahid bagi menyelamatkan daripada keahlian dia dalam UMNO tu dibuang, Datuk Zahid akhirnya terpaksa bersetuju untuk melepaskan jawatan Ketua Pergerakan Pemuda. Kenapa dia orang nak sangat Datuk Zahid lepaskan jawatan Ketua Pemuda? Supaya Hishamuddin boleh memangku. Jadi kena tahulah bahawa Hishamuddin ketika peristiwa 98 itu, dia berpihak kepada Mahathir Mohamad. Kerja dia memanggil semua sekali pemuda-pemuda UMNO ni pergi ke rumah dia di Ampang tu untuk yakinkan bahawa kita kena mengikut Presiden, kena mengikut Tun Dr. Mahathir pada ketika itu. Saya pernah hadir. Saya dihantar pada ketika itu oleh saudara Saifuddin Nasution, Setiausaha Pemuda, untuk dengar apa yang Hisham buat di rumah dia. Saya masih ingat lagi. Bila saya masuk je, Hisham nampak saya, dia tu diam. Terus alih topik lain. Lepas tu dia suruh YB Razali untuk bawa saya pergi ke tempat makan. Lepas tu dia sembang balik dengan pemuda-pemuda UMNO yang pergi ke rumah dia kat Ampang masa tu. So dia memang daripada dulu lagi dengan Mahathir, Hishamuddin ni. Okey? Memang tak ngam lah. Memang tak ngam. Lain camp. Okey Datuk, soalan kedua boleh Datuk? Ya. Okey, tadi saya tengoklah sekejap wacana Sina tu. Okey. So wacana Sina tu Tan Sri Anwar ada, Datuk Seri Shaka pun ada. Ya. Okey. So kalau Datuk tak tengok lagi, mungkin Datuk boleh tengok balik, lepas tu Datuk boleh ulas lah. Ya.
terutamanya daripada mulut Tan Sri Anwar ni. So Tan Sri Anwar ni dia ada sebut, dia kata dekat UMNO sekarang ni kalau kita bersuara kita akan dihukum, akan dibuang. So saya nak tanya Datuk sendiri sebagai ahli majlis tertinggi ni, pernah tak dekat kalangan ahli majlis ni yang pernah menyuarakan ketidakpuashatian, maksudnya bergaduh lah dalam majlis tertinggi tu tapi tak pun kena buang? Ada tak benda tu berlaku? Sebab Anwar kata bila kita bersuara kena buang, tapi majlis tertinggi ada tak? Ya, Anwar Musa cakap tu betul. Kalau kita bersuara kita kena buang. Saya sebagai salah satu contoh. Bila saya bersuara tak bersetuju, dia masa tu sudah bersama dengan Mahathir, membantu Mahathir untuk buat program Maruah Melayu tu, Maruah Melayu, bukan Maruah Melayu, Maruah Melayu. Kan? Dia masa tu nak menyelamatkan tengkuk dia, dah tak boleh pergi luar negara nak rasmi masjid dia selatan Thailand, pun tak boleh. Lepas dia tolong Mahathir, lepas tu dia boleh bawa bini dia pergi ke luar negara. Bila saya menentang mereka, mereka pecat saya. Mereka tak bawa pun pergi ke jawatan kuasa disiplin parti. Ini Anwar Musa punya kerja lah. Jadi apa yang Anwar Musa cakap tu sebenarnya dia cerita tentang apa yang dia pernah buat pada saya. Tetapi Masa tu dia SU Agung ya, dia Susah Agung. Tetapi saya nak beritahu, bila Datuk Zahid nak ambil tindakan pada Khairi Jamaluddin, nak ambil tindakan terhadap Isyamuddin, kita bawa ke jawatan kuasa disiplin parti. Kita bawa ke jawatan kuasa disiplin parti. Saya orang yang buat laporan disiplin ke atas Khairi Jamaluddin. Ada tak orang yang buat laporan disiplin ke atas saya ketika mereka nak pecat saya? Tak ada. Jadi Anwar Musa menceritakan zaman dia jadi Susah Agung. Bukan zaman Datuk Zahid dah lantik Ahmad Maslan. Tak ada. Zaman dia. Hari ni dalam MT pun ada orang yang bercanggah pandangan. Contohnya ada yang nak supaya pemilihan UMNO ditangguhkan. Ingat lagi tak? Ada dua individu yang tak menyokong pemilihan UMNO ditangguhkan 6 bulan, dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum di peringkat persekutuan. Pertama, Alwi Cik Mat. Kedua, Razali Ibrahim. Saya nak tanya, Alwi Cik Mat dengan Razali Ibrahim kena pecat tak daripada parti? Tak ada. Kan? Jadi sebenarnya berbeza pandangan tidak menyebabkan kita dipecat daripada parti. Bila kita dipecat daripada parti? Bila lagi 5 hari nak pilihan raya, kita naik pentas kerana kita tahu kita bertanding di kawasan Sungai Buloh, urban areas. Ramai orang-orang PKR di situ, ramai orang-orang DAP di situ. Maka kita nak menangkan diri kita ni, kita cakap parti UMNO hari ni ialah parti yang sakit. Parti UMNO hari ni ialah parti yang sesat. Tak pernah dalam dunia ni orang yang bertanding mewakili UMNO atas tiket Barisan Nasional, dia nak berkempen tu, dia kena hina UMNO, dia kena kata UMNO sesat, dia kena kata UMNO parti yang sakit. Disebabkan dia nak menang kat kawasan ni, kenyataan dia ni digunakan satu negara, digunakan oleh Rafizi ketika itu, digunakan oleh Sanusi ketika itu, nak beritahu KJ pun cakap parti UMNO ni parti sesat, parti dah sakit. Takkan tuan-tuan nak undi lagi UMNO, nak undi lagi BN? Orang macam ni takkan kita tak hadapkan dia ke jawatan kuasa disiplin parti. Kita hadapkan dia. Cuma disebabkan bila dia bercakap itu, ianya dirakam. Bila ianya dirakam, kemudian dia pula masuk ke dalam Facebook dia, maka jawatan kuasa disiplin parti boleh membuat cadangan kepada Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk memecat dia tanpa perlu panggil dia, minta dia bela diri. Ini kena faham.
Kita bukan mahkamah, kita cuma lembaga disiplin. Lembaga disiplin ni dia akan tengok kesalahan tu. Kalau dia punya bukti tu overwhelming, dalam KJ punya Facebook pun takkanlah KJ nak letak gambar video orang yang muka macam KJ, tall, dark and handsome macam KJ, tapi bukan KJ, tapi dia upload kat Facebook dia. Betul tak? Jadi bila dia sendiri dah upload, maka dia mengesahkan memang dia cakap macam tu, maka lembaga disiplin cadangkan pecat saja. Dan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang bersidang memutuskan pecat. Maka hilanglah jawatan, hilanglah keahlian dia sebagai ahli UMNO. Sama juga dengan Hisham, bukan kerana hidung dia mancung dia dipecat, tuan-tuan. Bukan kerana senyum dia sampai ke telinga yang menyebabkan dia dipecat daripada dia digantung daripada UMNO 6 tahun. Tidak. Kerana perbuatan dia mengkhianati. Perbuatan dia apa yang Hisham buat? Dia menghasut 10 orang wakil rakyat UMNO ni. Dia hasut supaya wakil rakyat UMNO ini, tuan-tuan, memberikan SD kepada Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Sedangkan kita dah buat akta anti lompat parti dan Hisham sendiri dah tanda tangan. Aku janji bahawa dia tidak pernah memberikan SD kepada sesiapa dan tidak akan memberikan SD kepada sesiapa selepas dia tanda tangan aku janji di hadapan Ketua Parti Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi bila dia menghasut orang, itu dah lagi teruk lah, kan? Maka dia pun digantung 6 tahun. Okey?